أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Yang saya hormati barisan ahli jawatan kuasa Masjid At-Taqwa, Tuan Imam, Tuan Bilal, pegawai-pegawai masjid, muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama-tamanya terlebih dahulu marilah sama-sama kita rafa'kan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnianya sekali lagi dapat sama-sama kita hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala mendirikan salat fardu maghrib secara berjemaah, dan juga kita mampu untuk meluangkan masa-masa kita untuk hadir yang berada di dalam majlis ilmu, suatu tempat yang mudah-mudahan dikurniakan kebaikan, barakah, manfaat daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah malam ni kita sambung lagi perbincangan perbahasan kita dalam kitab Al-Adabul Mufrad, ya, kitab karangan Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, pada menceritakan hadis-hadis yang berkaitan dengan adab, yang membentuk kehidupan kita sebagai pribadi akhlak muslim yang sejati. Dan alhamdulillah kita dah sampai kepada hadis yang ke 53. 53 tu kelas yang lepas lah, kuliah yang lepas. Dan hari ini insya-Allah kita masuk hadis yang ke 54. Muka surat dalam kitab kita tu pada muka surat 51. Ya, hadis yang ke 54, muka surat 51, masih lagi di bawah bab 27, iaitu bab fadli silaturrahmi, bab pada menyatakan kelebihan silaturrahim. Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kuliah yang lepas kita dah tengok, kita dah bahas, kita dah bincang bagaimana besarnya kepentingan silaturahim dalam kehidupan kita, kan? Nak jaga hubungan di antara sesama manusia, maka ada satu makhluk. Kalau kita tengok hadis yang lepas, Allah Subhanahu wa taala menceritakan satu makhluk yang bernama silaturahim, kan? Yang rahim tu keluar. Kalau tengok hadis yang ke-53 tu, Nabi kata washtaqaqtu laha minasmi, daripada sifat Allah Subhanahu wa taala yang Rahman, kan? Rahman Allah Subhanahu wa taala itu, maka keluarlah satu makhluk yang dinamakan Rahim ataupun silaturahim ni lah. Dan Nabi SAW memberi suatu galakan dan ancaman. Galakan yang macam mana? Galakan bagi mereka yang menyambung silaturahim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyambung kebaikan ke atasnya. Itu galakan. Dan ancaman yang macam mana? Bagi manusia yang memutuskan silaturahim,
maka Allah Subhanahu wa taala akan qata'aha, akan memutuskan kebaikan kepadanya. Ini hadis yang lepas kita dah bincang. Baik, muslimin muslimat, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masuk hadis yang ke-54, masih lagi membincangkan tentang kelebihan silaturahim itu. Hadis marfu'. Haddatsana Musa ibnu Ismail qala haddatsana Abu Awanah an Utsman ibn al-Mughirah an Abil Ambas. Abil Ambas ni dalam syarahan menceritakan ianya adalah Muhammad bin Abdullah As-Saqafi. Qal dakhaltu ala Abdullah ibn Amr fil wahti, يعني أرضا له بالطائف، فقال عطف لنا النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه فقال الرحم شجنة من الرحمن، من يصلها يصله ومن يقطعها يقطعه، لها لسان طلق ذلق يوم القيامة. Hadis ni cerita lagi tentang silaturahim tu di hari akhirat nanti akan bersaksi pula. Ya, silaturahim ke atas dunia ni, yang mana manusia memutuskan silaturahim itu, nanti di hari akhirat silaturahim itu akan bersaksi pula. Daripada Abi Al-Ambas, dia telah berkata, telah masuk aku ke atas Abdullah ibnu Amrun di Wahti. Maksudnya Abi Al-Ambas ni dia berjumpa dengan Abdullah ibnu Amru. Yang dimaksudkan Abdullah ibnu Amru ini anak kepada Amru Al-As, ya. Jadi bila mana Abi Al-Ambas ni berjumpa dengan Abdullah ibnu Amru di satu tempat yang bernama Wahtun. Wahti ini di mana? Yakni sebuah tanah miliknya yang dimiliki oleh Abdullah ibnu Amru di Taif. Makna dia jumpa dua orang ni, Abi Al-Ambas dengan Abdullah ibnu Amru di Wahti, iaitu satu tempat yang bernama Wahti ni di negara ataupun di tempat di negeri Taif. Lalu dia telah berkata, apa yang dibincangkan dekat situ? Dia telah berkata, telah menyambung bagi kami Nabi sallallahu alaihi wasallam akan jari jemari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu bersabda. Dia kata dia nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam ni menyambung akan jari jemari. Wallahu taala a'lam bagaimana yang dimaksudkan menyambung jari jemari itu. Ada ulama hadis kata menyilangkan jari jemari, Nabi menyilangkan jari jemari nak menunjukkan tentang kepentingan, keutamaan untuk menyambung silaturahim tu, kan? Bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menyambung jari jemari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rahim adalah syujnah, adalah cabang ataupun adalah satu bahagian daripada ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala. Ini panjang perbahasan lah. Ulama kata ini adalah metafora semata, bukannya nak menunjukkan silaturahim itu adalah datang daripada zat ar-Rahman Allah, bukan. Tapi nak menunjukkan ar-Rahim itu, silaturahim yang kita hubungkan ke atas dunia ni adalah datang daripada sifat ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala. Dan sambungannya lagi, barang siapa yang menyambungnya, dia akan disambung oleh Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa memutuskannya, dia akan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan baginya silaturahim itu lisan yang fasih pada hari kiamat kelak. Ditambah lagi huraian tuan-tuan ibu ayah sekalian, ya. Dalam hadis ni Nabi nak cerita yang kita bincang sebelum ni, yang mana silaturahim tu Allah Ta'ala memberi galakan dan ancaman. Nabi kata ni, Allah Ta'ala akan sambung bagi mereka yang menyambung silaturahim. Allah Ta'ala akan putuskan kebaikan bagi mereka yang memutuskan silaturahim. Bahkan bukan itu saja, ditambah lagi silaturahim itu dia ada lisan yang fasih,
Kan? Talqun ni lisan yang fasih pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu saja kalau kita tengok dalam surah Yasin pun, al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Kan? Allah Subhanahu wa taala menyatakan di hari kiamat kelak nanti mulut kita ni dah tertutup dah. Yang bercakap-cakap yang akan memberi dalil perbuatan kita sewaktu di dunia dahulu adalah benda-benda yang tak ada mulut pun kat atas dunia. Kan? Tangan-tangan kita, kaki-kaki kita. Begitu juga makhluk yang bernama silaturahim ni. Kan? Kat atas dunia dulu si fulan ni sentiasa memutuskan silaturahim. Hubungan dengan mak ayah tak jaga, hubungan dengan kaum kerabat tak jaga, hubungan dengan kawan-kawan selalu berkelahi, bertelagah, bergaduh dan sebagainya. Maka bersaksilah silaturahim di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa faedah kita nak ambil daripada hadis yang ke-54 ni? Baik. Yang pertama, hadis ini menunjukkan tentang penegasan haramnya memutus hubungan silaturahim dan tidak menyambung hubungan silaturahim itu termasuk dalam dosa besar. Ya. Hadis ni nak menunjukkan penegasan, takkid. Nabi nak ceritakan orang yang memutuskan hubungan silaturahim tu, kalau dia buat juga, maka dia telah melakukan dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu pertama. Yang kedua, hadis ini juga nak menceritakan tentang pengagungan terhadap silaturahim dan menyambung hubungan silaturahim adalah amalan sunnah yang sangat dianjurkan. Kan? Sampai Allah Ta'ala, Nabi menceritakan Allah Ta'ala memberikan kebaikan. Yang disambung tu apa? Nabi kata tadi Allah Ta'ala akan menyambung barang siapa yang menyambung silaturahim. Apa yang disambung tu? Yang akan disambung itu dari segala barakat kehidupannya. Ya, ilmunya Allah beri manfaat, rezekinya Allah luaskan lagi, umurnya Allah panjangkan lagi. Ya, pelbagai kelebihan Allah kurniakan bagi mereka yang menjaga kebajikan di sebalik silaturahim tersebut. Yang ketiga, silaturahim dapat berbicara dan mengadukan orang yang memutuskannya kepada Allah pada hari kiamat kelak. Kan? Di hari akhirat nanti, selain daripada anggota badan kita dapat bersuara, dapat berbicara, dan juga makhluk yang bernama silaturahim ini juga akan berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada manusia-manusia yang dulunya suka memutuskan silaturahim tersebut. Dan yang keempat, rahim berasal daripada asma ar-Rahman. Rahim tu keluar daripada sifat Allah Subhanahu wa taala yang Rahman. Kita bincang dulu, Allah Taala ada sifat Rahman, Allah Taala ada sifat Rahim. Kan? Dalam surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, bila mana disebut Allah Ta'ala Maha Rahman, Maha Pemurah, pemurahnya Allah Subhanahu wa taala meliputi segalanya, tuan-tuan. Kan? Orang miskin ke, orang kaya ke, orang beriman ke, orang tak beriman ke, manusia ke, binatang ke, tumbuh-tumbuhan ke, semua rahman Allah Subhanahu wa taala. Tak semestinya Allah Ta'ala beri nikmat kepada orang beriman semata. Ya, ada orang yang tidak beriman tetap kaya raya, menunjukkan rahman Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bezanya, Allah Subhanahu wa taala adanya satu lagi sifat yang dinamakan Ar-Rahim, Maha kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala dikhususkan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang nak dimaksudkan dengan rahim tu? Allah Subhanahu wa taala beri segala kelebihan kepada orang yang beriman di dunia dan juga ganjaran yang lebih di hari akhirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bincang bab nama-nama Allah Subhanahu wa taala ni, boleh kita bahagikan kepada tiga. Ulama kata ada tiga. Yang satu, sifat Allah Subhanahu wa taala yang kita boleh ikut dan kita boleh tiru. Macam mana tu, tuan-tuan?
Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pemurah. Kan? Maknanya kita pun kena tiru berdasarkan sifat manusia lah. Maksudnya nak tiru berdasarkan sifat manusia, menunjukkan kita ni juga pemurah, ya? Suka bantu orang, suka tolong orang. Itu satu. Yang kedua, sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja. Manusia tak boleh nak tiru. Apa dia? Ar-Razzaq, Allah yang menurunkan rezeki. Kan? Manusia tak boleh nak tiru. Kan? Manusia tak boleh nak ikut. Allah Subhanahu wa ta'ala dikhususkan sahaja untuk Allah sahaja yang boleh menurunkan rezeki kepada makhluk. Yang ketiga, sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang manusia boleh tiru, tetapi kalau manusia tiru, manusia berdosa besar. Apa dia, tuan-tuan? Al-Mutakabbir. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha besar, maha agung. Kan? Manusia kalau sombong tak boleh. Ya, sombong merupakan satu sifat manusia yang boleh mendatangkan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mutakabbir ni khusus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Jadi bila mana kita bincang tentang silaturahim ni, adalah suatu sifat yang boleh ditonjolkan, yang diceritakan bagaimana pemurah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita juga sebagai manusia ini hendaklah sentiasa menunjukkan diri kita ni menjaga kebajikan, terutamanya kepada yang paling dekat dengan kita, kan? Yang paling rapat dengan kita, mak ayah kita yang ada mahram dengan kita. Lepas tu yang jauh sedikit, yang jauh lagi, dan seterusnya. Kena jaga silaturahim itu, supaya kerana ianya juga merupakan suatu perkara yang sangat besar di hari akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, hadis yang ke-55. Hadis 55 ni lebih kurang sama je maknanya dengan hadis 53 dan 54. Kita baca juga. Hadis marfu', haddatsana Ismail qal haddatsani Sulaiman an Muawiyah ibni Abi Muzarri an Yazid ibni Ruman an Urwah ibni Zubair an Aisyah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ar-rahimu shujnah min Allah man wasalaha wasalahu Allah wa man qata'aha qata'ahu Allah. Daripada Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rahim itu cabang daripada Allah. Maknanya sama macam hadis 54 tadi. Barang siapa yang menghubungkannya, Allah Ta'ala akan menyambungnya, dan barang siapa memutuskannya, Allah Ta'ala akan memutuskannya. Kita dah huraikanlah tadi apa yang dimaksudkan Allah menyambungkannya dan Allah memutuskannya. Dan hadis ini juga nak memberi kefahaman kepada kita, setiap amalan yang kita buat ke atas dunia ni, tuan-tuan ibu ayah sekalian, sekecil mana yang kita buat, ya, sekecil mana yang kita buat, tetap diberi pembalasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan? Nabi kata orang yang menyambung, Allah akan sambung beri kebaikan kepadanya. Orang yang memutus, Allah Ta'ala akan putuskan kebaikannya. Sebab itulah juga dalam surah Az-Zalzalah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, kan? Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang buat kebaikan walaupun sebesar zarah mana sekalipun, akan tetap diberi pembalasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan keburukan sekecil mana sekalipun, akan tetap diberi pembalasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita hidup ke atas dunia ni, tak ada pun amalan perkara yang kita buat sia-sia, kan? Ada orang kata, buat apa nak buat baik dengan dia, kan? Dia selalu je buat jahat dengan kita, sia-sia je buat baik dekat dia. Tak ada. Ya, ibu ayah para jemaah sekalian, segala perkara kebaikan yang kita buat, walaupun orang yang kita buat baik itu sentiasa sahaja buat jahat kepada kita, kebaikan itu juga tetap dikira amal ibadah, ganjaran yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari itu kita dah bincang bagaimana kisah Malik bin Dinar, ya, duduk dengan jiran dia yang buat saluran najis direct ke rumahnya, kan? Dia sabar, dia senyum, bagi hadiah, sentiasa buat baik.
kerana dia yakin tentang pembalasan kebaikan yang Allah akan beri di hari akhirat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bab yang ke-28, muka surat 53. Bab silatir rahim tazidu fil umr. Okey, sekarang ni Imam Bukhari bawa pula hadis-hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang orang yang jaga kebajikan ataupun menyambung silaturahim ni akan ditambah umur. Kan? Baik. Bab pada menyatakan silaturahim itu menambah umur. Hadis yang ke-56. Hadis marfu'. Haddatsana Abdullah ibn Salih qal haddatsani Laits qal haddatsani Aqil an Ibn Shihab qal akhbarani Anas ibn Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam قال من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang suka bahawa diluaskan pada rezekinya dan dipanjangkan pada umurnya, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Baik, kita pergi lagi satu hadis 57. Dua hadis ni lebih kurang sama, menceritakan tentang orang yang jaga silaturahim tu akan ditambah umur. Hadis yang ke-57, hadis marfu'. Haddatsana Ibrahim ibn al-Munzir qal haddatsana Muhammad ibn Ma'nin qal haddatsani abi an Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah radhiyallahu an qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, telah mendengar aku akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang suka dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung hubungan keluarga. Baik, muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok dua hadis ni, ya, dua hadis ni, yang ke-56 diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Siapa Anas bin Malik ni? Anas bin Malik ini ialah khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu dia hantar Anas bin Malik ni supaya berkhidmat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya segala urusan keperluan kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diuruskan oleh Anas bin Malik. Dan hadis yang ke-57 periwayatnya datang daripada Abi Hurairah radhiyallahu an. Dan Abu Hurairah radhiyallahu an ni kita kenal, beliau adalah ahli suffah. Apa makna ahli suffah, tuan-tuan? Ahli suffah ialah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang duduk di tepi Masjid Madinah, kan? Orang-orang yang duduk di tepi Masjid Madinah. Maka dalam keadaan sedemikian, pastinya Abu Hurairah juga banyak sekali dia dapat ilmu dan juga hadis daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pastinya ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang hadis ini, kedua-dua yang bernama Anas bin Malik dan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata ulama, diumpamakan kedua-dua ni seolah-olah ada ketika itu. Namun bila mana kita tengok dalam hadis 56 dan 57 ni, ada sedikit perbezaan. Dekat mana tu, tuan-tuan? Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi, tu kata Anas bin Malik. Tapi kata Abu Hurairah, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi. Perkataan ahabba dengan sarrahu saja beza, yang lain semua sama. Baik, jadi ulama pun ditengok balik, kenapakah ada perbezaan ni?
Lalu ada di antara mereka menyatakan perbezaan ini adalah kerana selepas orang yang menerima hadis daripada Anas bin Malik ataupun orang yang menerima hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, mungkin penyampaiannya berbeza dari sudut lafaz tapi makna yang sama. Kan? Ahabba maksudnya barang siapa yang suka. Sarrahu barang siapa yang gembira. Jadi maknanya lebih kurang sama. Jadi tak ada masalah lah dari cerita, walaupun nampak berbeza, cuma perbezaan tu bukan dari sudut Anas bin Malik dan Abu Hurairah tu, tapi kata ulama hadis mungkin orang selepas daripada beliau, kan? Yang dengar selepas daripada beliau tu dia nak sampaikan, jadi perbezaan dari sudut makna. Baik, muslimin muslimat, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kedua-dua hadis ni, kita rangkum terus ya, kedua-dua hadis ini menceritakan lagi tentang kepentingan tuntutan silaturahim dari sudut ganjaran yang dapat di atas dunia. Tadi kita bincang hadis kelebihan silaturahim yang Allah akan beri kebaikan kepadanya. Jadi kebaikan tu boleh jadi ke atas dunia dan boleh jadi juga di hari akhirat. Tetapi hadis 56 dan 57 ni Nabi nak cerita orang yang jaga kebajikan silaturahim ni, menghubungkan silaturahim ni, dia akan dapat ganjaran khusus ke atas dunia. Apa ganjaran khusus tu? Dua ganjaran yang diceritakan di sini. Yang pertamanya adalah man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi, barang siapa yang suka bahawa diluaskan pada rezekinya. Kan? Maknanya orang yang jaga hubungan silaturahim ni, Nabi telah bagi jaminan rezekinya akan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada orang salah faham, rezeki luas ni maknanya kaya raya. Tak semestinya tuan-tuan. Ya? Yang dimaksudkan rezeki yang luas ni adalah rezeki yang berkat, yang barakah. Ya? Kata Raghib Asfahani menyatakan berkat itu mempunyai tiga makna. Suatu benda yang baik, berkat. Suatu benda yang walaupun tak baik tapi beri manfaat, berkat. Dan suatu benda yang baik yang berterusan, itu berkat. Kan? Sedekah, kita beri sedekah kat masjid, walaupun tak banyak, kita bagi sikit dan juga berterusan, itu lebih baik ya, berbanding orang yang kadang orang kata apa, celuk-celang sekejap bagi sekejap dok. Ya? Jadi benda yang berkat itu benda yang berterusan. Bukan kita nak kata kaya raya lah barulah yang dimaksudkan dengan keluasan rezeki tersebut. Ya, ada juga orang yang kaya raya, kan, harta banyak, tetapi kehidupannya sentiasa dirundung dengan masalah, tak tenang, tak aman. Ya, belum lagi dimasukkan dalam kelompok yang diluaskan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Yang kedua, dalam kedua-dua hadis ini juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kelebihan orang yang menyambung silaturahim ini, yungsa'alahu fi athari, akan dipanjangkan umurnya. Ya, akan diberikan keberkatan di dalam umurnya. Dahlah rezeki diperluaskan dan juga dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bab panjang umur ni juga ulama ada beberapa pandangan. Antara yang bertepatan di sini, umur kita ni adalah suatu yang telah termaktub di Lauhul Mahfuz Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana yang Nabi kata dipanjangkan umur itu? Yang dimaksudkan dipanjangkan umur itu adalah kehidupannya, sewaktu dia hidup, umurnya itu banyak memberi manfaat kepada ummah. Ada juga orang yang mati awal, umur 40 meninggal dah, tetapi bila mana dia mati, dia telah jaga anaknya merupakan anak yang soleh. Kebaikan yang dia telah didik anak dia, tarbiyah anak dia, maka anak dia menjadi anak yang soleh, meneruskan manfaat kebaikan kepada masyarakat dan juga mendoakan kebaikan untuk ayahnya.
Ini yang dimaksudkan umur yang panjang. Dan ada juga ulama menyatakan umur yang panjang itu disebabkan kebaikan yang dia buat tu beri manfaat walaupun dia telah meninggal dunia. Kan? Bagaimana ulama dulu, Imam Nawawi rahimahullahu taala meninggal dunia dalam usia yang muda, tapi kitabnya sampai ke hari ni kita guna, kita belajar, ilmu tak pernah habis. Ya. Umur yang pendek tapi kebaikan yang dia beri itu beri manfaat kebaikan keseluruhan ke atas masyarakat atau ummah di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksudkan dengan umur yang panjang tadi. Jadi kedua-dua hadis ini nak menceritakan tentang kelebihan orang yang menjaga silaturahim itu, Allah Subhanahu wa taala akan memberi kebaikan dari sudut rezeki dan juga umur. Jadi kalau rasa macam rezeki banyak, harta banyak, tapi rasa tak tenang je, maksudnya rezeki tak luas lagi tu. Mungkin kena muhasabah balik, tengok balik, ada ke hak-hak silaturahim yang telah kita abaikan, kan? Cuba sambung balik silaturahim tersebut, jaga balik kebajikan tersebut. Mudah-mudahan Allah akan memberi ganjaran terbaik dengan memperluaskan rezeki dan juga kebaikan pada umur kita. Baik, muslimin muslimat para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bab yang ke-29, muka surat 54. Bab man wasala rahimah ahabbahullah. Ada satu lagi bab ni, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala memasukkan hadis-hadis yang menceritakan orang yang jaga silaturahim ni akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sahaja ahli keluarga cinta dia, Allah Subhanahu wa ta'ala pun sangat mencintainya. Baik, hadis mauquf, hadis yang ke-58. Haddatsana Muhammad ibn Katsir qal akhbarana Sufyan an Abi Ishaq an Ma'raq an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qal man ittaqa rabbah wasala rahimah nusi'a fi ajalih wa thara maluh wa ahabbahu ahluh. Daripada Ibnu Umar, Ibnu Umar ni Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ni guna kalimah manittaqa. Ittaqa, orang yang bertakwa. Bila mana kita nak bincang, nak kupas tentang takwa ni, suatu benda yang sangat besar, kan? Kalau kita ambil pandangan ataupun kata-kata daripada Sayyidina Ali, dia kata takwa tu mesti ada 4 syarat, 4 ciri, barulah diri kita tu digolongkan dalam kelompok orang yang bertakwa. Apa 4 ciri tu? Yang pertamanya al-khauf minal jalil, kan? Rasa takut kepada yang mencipta kita, yakni Allah Subhanahu wa taala. Kita rasa takut yang macam mana? Kadang-kadang kehidupan kita ke atas dunia ni ada juga kita rasa takut kepada makhluk. Tapi kita takut kepada makhluk tu sebab kita takut akan datangnya kemudaratan makhluk tu kepada kita, kan? Diletak dalam kandang singa, kita takut dekat singa, takut singa tu baham kita. Kita takut kemudaratan makhluk tu kepada kita. Tetapi yang dimaksudkan oleh al-khauf minal jalil ni, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kata ulama, takut itu ialah takut ta'zim, takut dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan perintah Allah, dan takut untuk melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai tahap tu ada rasa ta'zim, pengagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu satu. Yang kedua, maksud takwa oleh Sayyidina Ali belum lagi cukup dengan al-khauf minal jalil. Yang kedua, wal amal bitanzil, mengamalkan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, kan?
apa hukum, hakam, syariat, perintah, larangan di dalam Al-Quran tu kita buat segalanya. Takut kepada Allah, kalau takut saja-saja tak ikut perintah dalam Quran tak jadi juga kan. Wal amal bin tanzil, amal segala perbuatan ataupun suruhan perintah yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim. Yang ketiga, warida bil qalil, kita rasa redha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita kan. Allah bagi sedikit pun sedikitlah, qanaah, rasa berpada-pada dengan apa yang Allah telah kurniakan dalam diri kita. Tak ada perasaan dengki, tak ada perasaan hasad, tak ada perasaan iri hati dekat orang. Ini yang dimaksudkan taqwa. Dan yang keempat, kata Sayyidina Ali, wal isti'dad li yaumir rahim, persediaan untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat Allah Subhanahu wa taala. Ada empat ni barulah cukup lengkap diri kita ni dikategorikan sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Man ittaqa rabbah wa wasala rahimah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah dan menyambung silaturrahim, nusi'a fi ajalih, akan dipanjangkan umurnya, wa thara maluh, dibanyakkan hartanya, wa ahabbahu ahluh, dan dicintai oleh ahli keluarganya. Hadis ni ada juga Imam Bukhari bawa periwayatan yang menyatakan bukan sahaja dapat dua kelebihan tadi, dipanjangkan umur, diluaskan rezeki, dibanyakkan harta, dan ditambahkan satu lagi yang mana diceritakan beliau itu orang yang menyambung silaturahim itu akan dicintai oleh ahlinya, akan dicintai oleh ahli keluarganya. Baik, muslimin muslimat pada jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah daripada hadis 58 ni, yang mana Nabi SAW menceritakan tentang orang yang menyambung silaturrahim dan juga bertakwa. Maknanya orang yang bertakwa ni pastinya mereka itu adalah orang yang menyambung silaturrahim. Dan kalaulah ada orang yang menyambung silaturahim tetapi tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dikategorikan sebagai mereka yang tergolong dalam hadis ni, ataupun mereka ni dah tertolak. Segala benda baik yang kita buat ke atas dunia, benda baik kita buat, tetapi ibadah, ketaatan kepada Allah kita tinggal, maka benda baik tu dikira sia-sia je. Jadi Nabi nak ceritanya utamanya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga selepas takwa tu kena ada hubungan silaturrahim. Dan barang siapa yang ada kedua-dua aspek ini, maka mereka akan dikurniakan umur yang panjang, diperbanyakkan harta, dan dicintai oleh ahli keluarganya. Pastinya lah kan, kalau kita ni jaga je silaturrahim, hubungan kekeluargaan, ahli keluarga pun akan suka dekat kita kan, akan sayang dekat kita. Ke atas dunia pun telah disayangi, apatah lagi di hari akhirat Allah Subhanahu wa taala juga kita akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin muslimat para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan untuk malam ni kita habis pada hadis yang ke-58. Ada satu lagi hadis 59 dalam bab yang sama ni lah. Sebagai kesimpulan yang mana kita bincangkan hari ini berkaitan dengan fadilat, kelebihan kan. Hadis-hadis yang kita bawa malam ni tentang kelebihan orang yang jaga silaturahim. Antaranya Nabi kata rezeki akan diperluaskan, umur akan diberi keberkatan, dan akan dicintai oleh ahli keluarga, dan juga akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Beri pentingnya penjagaan silaturahim dalam kehidupan kita, dan penegasan tuntutan untuk sentiasa menjaga kebajikannya adalah merupakan keutamaan di dalam kehidupan kita. Wallahu ta'ala alam. Saya ingat cukuplah sekadar itu dahulu. Kita berhenti dulu pada hadis yang ke-58 pada muka surat 54.
Ya, mudah-mudahan ada kebaikan, ada manfaat untuk kita bersama, khususnya kepada diri saya sendiri dan juga umumnya kepada para jemaah sekalian. Terima kasih di atas perhatian. Segala kekurangan, kelemahan saya mohon maaf. Yang terbaik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.